Imam Abu Bakar Al-Jassas rahimahullah, tadi ni ulama besar ni, ulama sunni yang muktabar. Dia kata pada menolak orang yang mengharuskan Nabi ini terkena sihir, sampai dia mengingkari kesahihan hadis ini. Itu dia. Ini kita nak sebut kaedah ni, dalam Ahkamul Quran jilid 1 muka surat 49, sesiapa yang membenarkan ini, kata dia, yang dia berubah hakikat, dia sebenarnya tidak kenal kenabian, tidak kenal kedudukan Nabi, dan tidak akan selamat. Mukjizat Nabi SAW tu, ataupun mukjizat nabi-nabi yang lain tu akan dianggap sebagai sihir juga kalau kita terima. Lebih kurang sebab berubah hakikat. Dan mereka juga boleh orang nak kata tukar sihir. Sebab dari segi benda tu bertukar. Supaya Nabi Isa buat daripada tanah jadi burung. Kalau tukar sihir tu boleh sampai setara tu juga, apa beza? Orang boleh ragu kepada kedudukan nabi-nabi. Wa qala Allah Ta'ala, sedangkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, wala yuflihus sahiru haitsu ata. Mana pun tukar sihir ni tidak akan berjaya. Kita tengok nabi-nabi itu semuanya berjaya. Wa qad ajazu man min fi'li sahir man huwa ma huwa a'zam min hadha wa afza. Dia kata mereka mengharuskan tukar sihir ni boleh buat, mempunyai kemampuan lebih lagi daripada tu lagi, lebih dahsyat lagi. Iaitu mereka mengatakan Nabi SAW telah disihir. Kata Abu Bakar Al-Jassas, dan sihir telah memberi kesan kepadanya sehingga qala fihi, sehingga dikatakan bahawa Nabi SAW itu berasa dia telah kata sesuatu, dia telah buat sesuatu, padahal dia tidak kata, dia tidak buat. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah mendustakan orang-orang kafir pada dakwaan mereka terhadap Nabi SAW. Di mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, wa qala adh-dhalimun in tattabi'una illa rajulan mashura. Buat-buat kafir ni duduk kata, kamu hanya mengikut, tidak lebih daripada mengikut seorang yang kena sihir. Kalau lagu tu betul lah, orang kafir nak kata memang betul. Hadis-hadis yang seumpama ini, kata dia, adalah daripada rekaan mulhidin. Puak-puak etis, kata dia, tak percaya kepada Tuhan, untuk bermain, untuk mempermain-mainkan orang-orang awam ni. Berat dahsyat, kata dia. Mungkin, kata dia, kalau kita nak kata sekadar mungkin hak berlaku sebenarnya setakat ini sahaja, iaitu perempuan Yahudi itu dengan kejahilannya, dia telah buat sesuatu kepada Nabi SAW, dengan menyangka ia akan memberi kesan kepada Nabi SAW. Memang dia tuju kepada Nabi, tetapi Nabi SAW telah mendapat tahu tentang rahsia yang rahsia jahat dia tu. Dan Allah SWT menyatakan kejahilannya pada tindakan dia tu, supaya ia menjadi dalil kenabian, dalil kerasulan Nabi. Bukan bermakna dia telah memudaratkan Nabi dan telah mengelirukan Nabi. Tak ada lagu tu. Paling tinggi adalah nak buat. Apabila buat tu, Nabi tahu dah, kata dia, Tuhan beri tahu, Tuhan raya. Gitu je. Dia takwil. Padahal dalam hadis tadi kata kan, pergi dalam telaga gapo, buai gapo semua tu. Dia kata tak ada berlaku kepada Nabi sampai peringkat tu, tak ada. Walam yaqul kullu ruwat, bukan semua perawi mengatakan Nabi SAW telah keliru pada masa dia kena sihir. Dia katakan kena sihir tu, dia telah keliru. Hak sebenarnya lafaz hak kata Nabi keliru, dia perasan dia telah buat padahal dia tidak buat, atau sebaliknya hak tu zida fil hadis,
wala asla lahu. Hak ni sesuatu yang ditambah ke dalam hadis. Bukan asal, kata dia. Dia tak boleh terima hak asal. Ni satu golongan. Daripada dulu lagi ada golongan ulama hak macam ni, iaitu dia tidak terima. Maknanya bagi golongan ni, walaupun dalam Bukhari ada juga hadis ni, dalam Bukhari, dalam Muslim pun tidak semua sahih bagi mereka. Antara ulama kemudian Syekh Muhammad Abduh dalam tafsir dia, Said Qutub pun lagu tu juga dia tak terima. Sebab apa? Kalau terima jadi betul lah Tuhan kata orang kafir duduk tuduh Nabi ni kena sihir. Walaupun kita kata dia kena sihir tu sekadar benda-benda gini, itu kita kata, dia boleh kata, mu kata, sebenarnya mana tahu pada masa tu kamu pasti kau tidak turun ayat. Banyak keliru kan. Bapa yang demo ni dia tak terima hadis ni walaupun sahih. Ini satu kaedah kita nak cerita. Dia tolak hadis ini berdasarkan dirayah. Kalau berdasarkan riwayat, sanad dia sahih-sahih lah. Hadis ni lagu tu je, sanad dia sahih-sahih lah. Tapi apa yang dia tak terima, walaupun hadis ni sanad dia sahih, dia kata tidak sahih juga, tidak sahih dia kata. Sebab dari segi dirayah, dia dia melanggar kedudukan Nabi itu, nubuah, sehingga boleh orang ragu. Sedangkan tidak ada sebarang keraguan, tidak boleh ada sebarang keraguan pada Nabi. Kalau menyentuh, menjejaskan kedudukan sebagai Nabi itu tak boleh, sehingga orang jadi ragu. Boleh jadi pada masa itu Quran sebenarnya lagu lain ataupun lagu lain. Kalau tidak Quran pun hadis. Hak kita kata tu kita kata sekat ni kita kata. Tapi bagi orang yang nak ragu, dia boleh kata macam-macam. Jadi alasan tu kepada dia, jadi alasan. Tidak mungkin benda yang seumpama ini berlaku. Paling tinggi orang nak buat, tak ada buat, ataupun buat tak ada kena pada Nabi kesan dia. Nabi sudah tahu dah. Bila Nabi panggil royak gini-gini, terbukti ni seorang Nabi, terbukti. Tu kata dia, hak lebih-lebih lagi tu tambahan, dia tak sepakat. Ini menunjukkan kaedah ulama ni, hadis ni walaupun zahir dia sahih, boleh jadi dipertikaikan, boleh jadi tidak sahih dari segi dirayah. Nak sahih sesuatu hadis ni, dia kena sahih dari sudut riwayat dan dirayah, kedua-dua sekali. Tak boleh riwayat saja. Sebab sanad ni orang boleh buat ni, orang boleh buat. Cumanya ulama yang terima tu, dia kata tak pernah sabar, tak pernah sabar. Ni bukan hadis ni, hadis Aisyah saja, hadis Anas saja, bukan seorang dua sahabat, ramai ni sahabat cerita ni. Dan hak ni kalau kita terima, kalau tengok dalam hadis tu, sekadar benda-benda hak zahir gitu je, benda-benda hak berkait dengan manusia. Seperti Nabi ni kita boleh terima dia sakit, dia demam. Ketika dia demam tu tidak sebuah skala lah, terjejah lah. Boleh jadi dia kelabu mata ke, dalam hadis ni pun dia jadi gelap mata tak nampak kadang-kadang. Itu kesan penyakit. Hak ni pun sebagai penyakit. Kalau kita tak boleh terima hak ni, sesoalnya penyakit itu kita tak boleh terima juga ada berlaku pada Nabi. Cuma sebab dia lain, berbeza daripada penyakit biasa. Sebab dia, kesan dia tu sama. Kalau kita boleh terima penyakit lain boleh berlaku pada Nabi, apa kita tak boleh terima hak ni? Sekadar tu je. Mana ada dalil yang mengatakan Nabi SAW ni terima ayat kau jadi berubah ayat? Dia kata silap kau dulu kau, aku terlupa kau, lagu mana? Tak ada dalil. Bila tak ada dalil, kita tak boleh terima lah hak tu. Sekat ni lah. Sebab dari segi akidahnya kita terima dah, wajib. Semua sepakat mengatakan Nabi SAW tidak akan keliru, tidak akan tersalah dalam menyampaikan risalah Allah. Dan hak berkait dengan agama tidak akan tersalah. Jadi kalau ada hak lagu ni, hak keliru lagu ni pun dia kata berkenaan dengan hak dunia saja, urusan dunia saja. Tidak boleh pergi kepada hak lain. Lepas tu dia mari. Lepas pada dia mari ni dia sebut, qala Syekhuna Al-Uthmani At-Tanwi di dalam kitab dia Ahkamul Quran. Dia kata hak Jassas sebut, dia ni pun tok guru dia Maulana Taqi Uthmani, tok guru dia Uthmani juga, Zafar Ahmad Tanwi. Zafar Ahmad Tanwi ni dia mengarang kitab I'la'us Sunan.
tebal. Syarah hadis.